أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Tuan Nazir, barisan tuan-tuan imam, sahabat-sahabat tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, barisan tuan-puan pegawai AJK Pengimarahan Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Ismail. Nak cerita malam ni segan Ustaz, gurunya duduk bawah pula, anak murid kat atas. Seterusnya ibu ayah, abang-abang, kakak, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dan masih lagi dikurniakan pelbagai nikmat yang sangat banyak, antaranya nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita selesai mengerjakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan solat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah taala dapat kita laksanakan secara berjamaah. InsyaAllah pada malam ini bukanlah bertujuan untuk saya mengajarkan tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan boleh jadi di hadapan saya Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Ismail pun ada. Boleh jadi di hadapan saya ni para alim ulama, para habaib yang lebih tahu dan lebih maklum daripada saya. Kerana apa? Di Masjid Jami' Sungai Pelong ini berbagai madah ataupun berbagai mata pelajaran dipelajari oleh makmum. Dengan sirahnya, dengan fiqahnya, ada 4 kuliah, jenis kuliah. Ada akidahnya, ada muamalatnya, ada faraidnya, ada tasawufnya. Maka pelbagai ilmu, nescaya makmum lebih banyak ilmunya berbanding saya yang bercakap di hadapan ni. Mungkin sebagai ulangan, mungkin sebagai benda baru, mungkin sebagai peringatan kepada diri saya juga. InsyaAllah pada malam ini bersempena dengan Ma'al Hijrah. Sebenarnya pengisian pada malam ini, malam esok dan malam lusa adalah pengisian sempena minggu kelima. Jadi malam ni saya masuk untuk pengisian minggu kelima. Kena pula Ma'al Hijrah, jackpot. Terpaksalah tajuk yang saya bawa. Jadi berkenaan dengan Ma'al Hijrah, tuan-tuan semua sedia maklum bahawa hijrah ini adalah asasnya ialah perpindahan Nabi, intiqal, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Itu kita maklum. Adapun kalau misal kata kita nak pandang berkenaan dengan tafsiran ataupun pandangan-pandangan yang diutarakan oleh akademik ataupun para ulama,
Kalau misal kata kita buka Kamus Pelajar edisi kedua, tuan-tuan akan jumpa, tuan-tuan perempuan akan jumpa, maksud hijrah ialah meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat yang lain. Kalau Imam Hazwan dia balik Johor, itu pun dinamakan hijrah. Kalau tuan-tuan buka Kamus Pelajar edisi kedua, tuan-tuan daripada tempat duduk sekarang, tuan-tuan pergi ambil wuduk, itu pun hijrah. Sebab apa? Asasnya ialah meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Itu hijrah. Adapun kalau kita tengok dari segi orientalis barat, apa kata-kata dia? Goldscheider kata dalam kajiannya tentang population modernization and social structure, berkenaan dalam satu kajian yang dia buat, dia kata hijrah ini ialah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Ada orang bila kita bagi tafsiran dari segi makna hijrah tu, dia nak yang akademik punya, so kita bagi yang akademik. Adapun berkenaan dengan dari segi masa kini, kita tengok Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni wa Syarah Al-Kabir jilid nombor 10. Apa maksud hijrah? Hijrah ialah perpindahan dari negara bukan Islam kepada negara Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Nabi SAW pindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi adakah hijrah ni masih wujud? Maka kita tengok satu hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud dalam kitab Al-Jihad. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud penghijrahan tidak akan terputus selagi tidak terputus taubat, dan taubat tidak akan terputus sehingga terbit matahari daripada barat. Maksudnya hijrah masih ada, cuma dalam konteks hijrah Nabi SAW pindah daripada Mekah ke Madinah tak ada. Contoh orang yang baru lepas pergi haji, dekat haji tu, waktu haji tu dia pergi daripada Mekah pergi Madinah, dia kata aku tengah hijrah. Bukan. Ataupun dia buat haji ifrad, dia pergi Madinah dulu baru pergi Mekah, maka dia kata aku buat aku buat hijrah, pun bukan. Kalau misalnya dikata tafsiran itu adalah bersamaan dengan Nabi, tak. Apa yang disebutkan oleh para ulama yang tadi saya sebutkan tadi. Ada pun kita tengok berkenaan dengan perpindahan Nabi ya. Berapa jarak Mekah pergi Madinah? Berapa jarak tuan-tuan? Jaraknya ialah 436 km. 436 km. Jauh tak tuan-tuan? 436 km ni daripada mana sampai mana? Sini pergi Georgetown 300 lebih kilometer. Belum lagi. Sampai mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan buka Google Map pukul 5.36 petang tadi, maka tuan-tuan akan tengok jarak perjalanannya sehingga JT Kuala Kedah. Kalau pergi Mekah pergi Madinah 436 km. Tapi kalau daripada Sungai Pelong pergi JT Kuala Kedah, yang itu hari grup Sungai Pelong Bikers pergi ride sampai ke Kedah tu 423 km. Ada lagi 9 km lagi. 9, 7 tambah 6, 13. Ada 13 km lagi. Okey. Itu naik kenderaan. Masanya berapa lama? Kalau petang tadi pukul 5.36 petang campur dengan jam, orang nak balik kampung Bagai, masa-masanya mengambil masa naik kereta 5 jam 24 minit. Kalau naik kereta, naik motor 4 jam 59 minit petang tadi. Ni cerita petang tadi. Tapi cerita Nabi SAW bukan naik kereta. Nabi SAW pergi hijrah, Nabi naik, Nabi jalan kaki. Dan hijrah Nabi SAW bukannya Nabi hijrah terus gerak pergi Madinah, tak. Nabi turun ke bawah. Nabi pergi mana? Gua. Nabi pergi Gua Thur selama 3 hari. Nabi bertolak pada 28 Safar. 28 Safar. Nabi bertolak 28 Safar. Kemudian Nabi berada di Gua Hira 3 hari.
Kemudian 1 Rabiul Awal Nabi jalan hijrah ke Yathrib, ke Madinah, sampai dekat Quba 8 Rabiul Awal. Ni semua tahulah, maklum, ni ulangan je lah. 8 Rabiul Awal baru Nabi sampai. Dan Nabi la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid pertama dibina Masjid Quba. Kemudian daripada 8 Rabiul Awal Nabi tiba dekat Madinah pada 12 Rabiul Awal. Ini perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kenapa kaitan dengan Muharram, Ustaz? Kaitan dengan Muharram ni tuan-tuan, kita tengok asal usul nama Muharram. Asal usul nama Muharram, zaman jahiliyah dulu dia panggil bukan Muharram. Maksudnya Muharram ni datangnya siapa bagi nama? Allah bagi. Allah bagi nama, bukan kita, bukan orang jahiliyah. Sebab orang jahiliyah, waktu zaman jahiliyah, dia panggil Muharram ini Safar Awal. Safar Awal. Kan tuan-tuan kalau baca bulan, nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir. Kan ada Jumadal Awal, Jumadal Akhir kan. Dulu Safar tu ada Safar Awal, Safar Akhir. Safar Awal tu Muharram. Kemudian bila kalau waktu itu, waktu zaman jahiliyah, orang Jawa orang Jawa sing wong Jawa jeneng ini bulan Surah. Orang Jawa dia panggil bulan Muharram ni bulan Surah. Kenapa Surah? Daripada perkataan Ashura. Ashura ni apa? 10. Ada kaitan dengan puasa. Nanti saya elaborate, saya akan ceritakan. Jadi orang Jawa sang wong Jawa jeneng ini bulan Surah. Bulan Surah. Surah tu apa? Ashura. Asyaratun 10. Ashura. Tu namanya Ashura. Nanti kita tengok puasa Tasu'a dengan puasa Ashura. Tasu'a daripada tis'atun 9, Ashura daripada perkataan asyaratun 10. Betul saya? Minta tolong tuan guru. Jadi kalau kita tengok siapa bagi nama, yang bagi nama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan buka surah At-Taubah ayat 36 sebelah kiri bawah, tuan-tuan akan jumpa pada muka surat 192. Saya bacakan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Apa maksudnya? Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok yang mana Allah Ta'ala sebut cerita 12 bulan ni tuan-tuan, bukan orang putih cerita, bukan. Kita 12 bulan ni bukan sebab 12 bulan yang ada masih itu, bukan. Tahun hijrah memang ada 12 bulan. Siapa sebut? Allah sebut dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan buka muka surat 192 juzuk yang ke-10 sebelah kiri bawah ayat 36. Ayat 36. Apa Allah Ta'ala sebut? Sesungguhnya jumlah bulan-bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Jadi dalam Islam kenapa ada 12 bulan? Bukan sebab kita ikut tahun Masihi, tak. Tapi sebab dalam Islam Allah Ta'ala tetapkan, memang Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala bulannya Allah Ta'ala tetapkan ada 12 bulan. 12 bulan. Baik. Kemudian kalau tuan-tuan tengok dalam hadis pula, cerita dalam hadis Nabi SAW ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW bersabda yang bermaksud 1 tahun ada 12 bulan. Sama tak macam dalam Quran? Sama. Kemudian Nabi SAW sebut lagi yang bermaksud 4 bulan di antaranya ialah bulan haram, yang ini bulan suci, tak boleh perang. 3 daripadanya berturutan. 3 daripadanya berturutan. Lepas tu yang apa dia yang berturutan? Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3
bulan berturutan. Ni bulan haram. Bulan yang keempat bulan apa? Wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang diapit bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, lepas Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baik. Jadi diapit 4 bulan ni, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 4 bulan ni adalah 4 bulan haram. Okey, siapa sebut? Nabi sebut. Siapa kata 12 bulan? Allah sebut dalam surah At-Taubah, kemudian Nabi pun sebut dalam hadis. Riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Tengoklah nombornya. Sebab saya pun baru apa? Tengok balik. Cakap, ya Allah, untungnya kita tuan-tuan, kita ni dia ada kemuliaan minggu. Kita ada kemuliaan hari, kemuliaan minggu, kemuliaan bulan. Kalau hari yang mulia, hari apa? Hari Jumaat. Bulan yang mulia, bulan apa? Bulan Muharram dan juga Ramadan. Kita Muharram dan juga Ramadan. Ni bulan yang mulia. Jadi orang Islam ni bila ada bulan mulia, hari mulia, ulama susun. Akan ada doanya, akan ada amalannya, akan ada perkara-perkara yang boleh dilaksanakan. Macam mana kita nak beramal dalam keadaan kita nak tambah ibadat. Ulama ajar. Sebab apa? Sebab al-ulama warasatul anbiya. Baik. Kita tengok dulu berkenaan dengan permulaan bulan pertama. Kenapa kita ambil Muharram ini? Tadi asal usul. Asal usul. Kalau kita tengok orang Jawa panggil bulan Sura. Orang Jawa ni, kita lah rumpun Melayu ni lah, kita ada adat yang sebenarnya tak bersalahan dengan syariat. Contoh tuan-tuan, pernah dengar istilah melepaskan batuk di tangga? Pernah dengar? Melepaskan batuk di tangga. Betul? Baik. Apa maksudnya? Batuk. Betul? Betul? Batuk ni tuan-tuan, dia batuk, bukan batuk. Batuk. Cuba tuan-tuan sebut batuk. Batuk. Bukan di sini pakcik, di sini. Batuk. Batuk. Batuk ni tuan-tuan, satu jenis alat yang kalau rumah orang dulu sebelum naik tangga ada tempayan. Betul? Baik, batuk ni adalah yang tempurung kelapa tu. Benda tu untuk cedok air kan. Baik, dia ada tempat sangkut dia kat atas. Betul? Kalau tuan-tuan tengok cerita yang ada belalang tu apa? Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang kan. Nujum Pak Belalang, dia ada tempayan, dia basuh kaki, dia sangkut benda tu. Baik. Tapi orang malas, dia ambil batok ni, alat tu, dia campak, dia tak sangkut. Dia tak sangkut balik ke tempat dia. Dia pakai, dia campak ke bawah, dia campak ke atas, dia campak ke tangga. Namanya melepaskan batok di tangga. Sebab benda tu kat tangga. Maksudnya perbuatan yang kita buat tu, kita main hentam je. Janji lepas gitu. Bukan pergi kat tangga kita batuk. Jalan tak kan. Batuk. Tu Jawa tuan-tuan. Jawa. Ni batuk. Sebutnya tapi eja batuk, BATUK. Samalah dengan harapkan pagar makan pagi. Pega nama burung. Nama burung. Jadi orang Jawa ni, orang Melayu ni tuan-tuan, kalau kita tengoklah sejarah ni, ambil sejarah lah. Tuan-tuan cuba tengok perlembagaan kita siapa susun? Ulama tuan-tuan. Sultan kita siapa? Ulama. Sultan Selangor dulu, kalau kita tengok susukan dulu, ada Sultan Selangor yang mengarang kitab. Ulama tuan-tuan. Dalam banyak-banyak negara yang dijajah,
Malaysia boleh masukkan perlembagaan persekutuan tu ada perkara berkenaan dengan agama Islam. Sebab apa? Ada ulama, sultannya diapit dengan ulama, sultannya pun ada ilmu. Kita tengok penentangan kepada penjajah. Siapa yang menentang? Ni filem baru lah, Mat Kilau. Macam mana dia punya akidah, syariat, tarikat dia hebat. Dia tak ambil tarikat dalam keadaan meninggalkan akidah. Dia tak ambil tarikat dalam meninggalkan ibadat. Ambil tarikat, solat tak payah. Tak ada. Kita tengok siapa yang menentang? Ulama. Kenapa ulama menentang? Sebab mereka kuat dengan agama. Kita, adat kita ni kuat dengan agama. Kita tengok kan, macam kalau orang Jawa, dia ada lagu. Kalau tuan-tuan tengok, ada satu lagu yang dicipta oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni adalah salah seorang daripada Wali Songo. Masuk cerita pasal Jawa pula, Muharram tu. Sunan Kalijogo ni dia panggil Sunan Kalijaga. Adapun Sunan Kalijogo, dia adalah tokoh Wali Songo dekat Kepulauan Jawa. Dia ni buat satu lagunya Lir Ilir. Tuan-tuan buka, kalau misalnya kata buka lagu tu bunyi macam seram sikit, tapi dia punya makna dia tu mendalam. Lir ilir tandure usumilir, tak ijo royo tak sengguh pengantin anyar, bocah angon penekno bling kui, lunyu penekno kanggo basuh dodot tiro. Sebutnya makhraj penuh. Ini kalau waktu kecil-kecil dekat sawah memang hafal lah ni. Ini memang hafal kan. Dodot tiro kumitir pedah ing pinggir, dondomono jlumatono kamgo sepo mengkosori, mumpung padang rembulani, mumpung jembar kalangani, yok surako surak hiyo. Ini Lir Ilir. Cerita nak ajak agama ni dah sampai. Ni orang Jawa kita. Kalau orang Melayu pun ada juga, dia punya bahasa-bahasa dia. Dia punya perbahasan sastra dia. Ajak untuk dekat dengan agama. Takkan Melayu hilang di dunia selagi mana memegang agama. Jadi ada kita rumpun Melayu ni tuan-tuan, Jawa ke, Banjar ke, Melayu ke, Bugis ke, rumpun Melayu ni tuan-tuan, dia punya adat dan adab dia sangat rapat dengan agama. Mana ada tuan-tuan tengok bangsa yang bila sultan dia masuk Islam, rakyat dia follow sekali? Ada tak? Rumpun Melayu, Banjar ke, Jawa ke, Bugis ke, Melayu ke, Minang ke, Ponorogo ke, tak kisahlah macam mana pun, kalau sultan dia masuk Islam, dia follow. Ni jadi dia nak dijadikan cerita dalam keadaan kita ibadat, kita ada bersamaan dengan adat, tak bersalahan dengan syarak. Contoh nanti kita cerita, kalau sempat kita cerita pasal bubuk Ashura. Adat kan? Adat. Bersalahan tak dengan syarak? Tak bersalahan dengan syarak. Buatlah nanti kita cerita insya-Allah kalau sempat. Baik. Jadi kalau misalnya kita tengok berkenaan dengan permulaan bulan pertama ni kalender hijrah, kenapa kita ambil bulan Muharram? Sebab kita kembali kepada tahun 16 hijrah. Balik back to the future, tahun 16 hijrah, zaman siapa? Khalifah namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. 16 tahun hijrah dulu. Tahun ke-16 hijrah,
Nabi dah wafat, Abu Bakar As-Siddiq dah wafat, dah meninggal dunia, Umar Al-Khattab ganti. Umar Al-Khattab dia ni satu orang khalifah yang mana dia ni adalah satu-satunya sahabat yang Nabi pernah lontarkan satu hadis pada dia, yang dia ni buat ijtihad lebih daripada orang lain. Contoh tuan-tuan, ijtihad waktu zaman Khalifah Umar Al-Khattab, solat tarawih 20 rakaat. Solat tarawih 20 rakaat. Ijtihad siapa? Umar Al-Khattab. Kenapa berani Umar Al-Khattab buat ijtihad macam tu? Sebab memang Umar Al-Khattab ni ijtihad dia power. Ini jangan nafikan. Sebab apa? Ini semua kuasa Allah. Semua kuasa Allah. Contoh, Umar Al-Khattab buat kalender Islam. Ijtihad. Ijtihad tuan-tuan. Kita pakai kalender ni tuan-tuan, tak ada kalender Islam ni tuan-tuan, kita takkan boleh ada satu kaedah asas penentuan nak raya, tak boleh tuan-tuan. Raya kita biasa kira bulan kan, kira bulan, ru'iyahnya macam mana, bukan sekadar tengok bulan, ada kiraan dia berdasarkan bilangan-bilangan hari. Dibuat siapa? Kalender Islam dipelopori mula-mula zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Dua dia buat, dua orangnya dua. Satu, salat tarawih 20 rakaat. Kalau kita cakap 20 rakaat ni haram, maksudnya kita cakap perbuatan Umar Al-Khattab ni haram. Kata perbuatan dia haram, kubur dia sebelah Nabi. Kita kubur belum tentu Taman Al-Firdaus belum. Kan? Jadi ini Umar Al-Khattab. Kenapa Umar Al-Khattab ni dia boleh buat macam tu? Sebab dia punya ijtihad dia, Nabi pandang. Contoh, ada satu hadis Nabi, Uqbah bin Amir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jika setelah aku ada Nabi maka ia adalah Umar Al-Khattab. Jika selepas aku ada Nabi, maka orangnya adalah Umar Al-Khattab. Hadis ni tuan-tuan, ada yang cakap hadis ni hadis palsu. Kalau hadis palsu, saya dah semak tuan-tuan. Tuan-tuan buka Musnad Ahmad jilid keempat, muka surat 154, nombor 17,441. Ada. Tuan-tuan buka Sunan Tirmizi jilid yang kelima, muka surat 619, nombor 3686. Ada. Riwayat Tabrani, tuan-tuan buka Mu'jam Al-Kabir jilid yang ke-17, muka surat 298, nombor 822. Ada tiga. Itu ada lagi tuan-tuan, riwayat Tirmizi pun ada. Saya tak tempat catat. Ada lagi di musnad-musnad yang lain. Takkan hadis palsu. Bila dia menidakkan satu hadis, hadis tu ada, maka dia telah menidakkan kata-kata Nabi. Ya, hadis. Kalau hadis tu hadis dhaif sekalipun, itu hadis Nabi, bukan hadis maudhu'. Maudhu' dengan dhaif lain. Itu kena beza. Kadang-kadang orang cakap ini hadis dhaif, tolak. Jangan. Dhaif adalah dhaif. Dhaif bukan lemah. Sebab maudhu' ia palsu. Hadis dhaif adalah dhaif. Ta'rifan dhaif tu panjang istilah dia. Cuba tengok Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dia tak sama macam kita. Umar Al-Khattab dia ni seorang dalam kalangan bangsawan Quraisy. Dia ni ahli sastra. Ahli apa? Ahli sastra. Contoh Ustaz Ahmad dia bahasa Arab. Bila kita bagi kitab Arab pada Ustaz Ahmad, kalau misal kata dalam kitab tu ada kesalahan, mesti Ustaz Ahmad jumpa kan? Mesti Ustaz Ahmad jumpa. Tapi Umar Al-Khattab masuk Islam sebab surah apa? Surah Toha kan, tuan-tuan. Umar Al-Khattab baca surah Toha, tuan-tuan. Buta hurufnya Nabi menunjukkan kemuliaan Nabi. Saya ulang balik. Umyun, kan? Umyun, sifat Nabi ni, Nabi buta huruf ni adalah kemuliaan Nabi. Kita buta huruf, kecelakaan bagi kita. Tapi buta huruf Nabi, kemuliaan bagi Nabi. Sebab apa?
Kita tak boleh nak sama kita dengan Nabi. Sebab apa? Sebab sebagai bukti Quran itu bukan dicipta. Kalau Nabi boleh menulis, Nabi boleh membaca, orang boleh cakap Muhammad yang cipta. Tak. Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh nulis. Quran Jibril baca, Nabi hafal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Umar Al-Khattab bila dia baca surah Taha, dia kata apa? Ini bukan datang daripada manusia. Ni, dia baca surah Taha, ini bukan datang daripada manusia. Sebab dia tahu. Sebab tu dia boleh masuk Islam, dia boleh pegang kuat-kuat akidah. Kan? Jadi Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dia jadi benteng untuk umat Islam. Tengok macam mana berdasarkan pada hadis tadi, Umar Al-Khattab waktu atas mimbar ni, atas mimbar, Umar Al-Khattab khalifah, dihantar satu batalion tentera dipimpin oleh Sariyah bin Zanim ke Parsi, lawan Parsi tuan-tuan. Waktu tu Parsi Rom, tu antara kerajaan besar. Tapi dihantar Sariyah bin Zanim ni pergi perang. Waktu atas mimbar waktu atas mimbar, Umar Al-Khattab jerit gini, Sariyah bin Zanim, naik bukit, naik bukit, naik bukit. Sariyah bin Zanim, bukit. Oh, pening sahabat. Lepas tu Umar Al-Khattab berhenti sebut, sambung balik khutbah. Sahabat-sahabat lain pening, apa hal? Tapi tak berani tanya. Lepas itu hari Jumaat, lepas beberapa waktu, sampai satu surat, hari Jumaat, sampai satu surat daripada Sariyah bin Zanim. Sariyah bin Zanim, dia bagi tahu, kami telah menang dalam peperangan melawan Parsi pada tarikh hari sekian-sekian-sekian, hari Jumaat. Bila tengok tarikh itu, sahabat-sahabat lain tengok tarikh itu adalah waktu Sayyidina Umar sebut Sariyah bin Zanim bukit. Sariyah bin Zanim bukit. Ditanya kepada Umar Al-Khattab, barulah tanya. Siapa ni tanya? Sahabat yang baru ni siapa? Biasa Ali lah. Tanya, ni nak tanya, itu hari kau sebut Sariyah bin Zanim naik bukit, Sariyah bin Zanim naik bukit, kenapa? Aku tengah baca khutbah, tiba-tiba depan aku ni, aku nampak Sariyah bin Zanim dengan tentera Islam duduk kat lembah. Lepas tu ada bukit. Nak selamatkan dia orang ni, dia orang kena naik bukit tu, kena berlindung kat bukit tu, baru dia orang boleh lawan balik, boleh counter attack balik. Sebab tu aku sebut. Benda tu terpacul sendiri daripada mulut aku. Tuan-tuan buka karangan Ibnu As-Sakir dalam kitab Tarikh Damsyik. Benda ni tu Allah Ta'ala buka. Ni namanya hijab. Ada orang tak percaya, oh, hijab ni tak ada Ustaz. Jangan. Kan? Berlaku pada Umar Al-Khattab. Kemudian bila balik, Sariyah bin Zanim tanya, aku waktu tengah perang tu, kami duduk kat lembah, kami diasak kiri kanan, kami tak boleh nak keluar. Tiba-tiba aku dengar suara yang aku biasa dengar, iaitu Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab suruh kami pergi bukit. Kami berundur pergi bukit. Kemudian kami dapat lawan balik dan kami menang hari itu. Ni tuan-tuan, Umar Al-Khattab. So kita mula tarikh Muharram ni sebab apa tuan-tuan? Sebab Umar Al-Khattab ambil bulan Muharram ini sebab azam dan tekad untuk hijrah ke Mekah bermula bulan Muharram. Muharram, Safar. Nabi SAW pindah 28 Safar. Tapi umat Islam dah mula berhijrah. Jadi tempoh Nabi hijrah tu Safar, tapi permulaan azam nak hijrah tu mula daripada Muharram. Sahabat Nabi ada yang dah pergi hijrah, sebab tu ambil Muharram. Buka dalam kitab mana? Kitab Fathul Bari. Ni antara yang, kalau misalnya kata kita tengok betapa hebatnya Umar Al-Khattab. Jadi dia kalender hijrah ni, starting Muharram ni, siapa yang ijtihad? Umar Al-Khattab dan para sahabat. Bukan galing-galing tuan-tuan. Dan kita pun sampai kita fikir ni Muharram
Muharram, ibu-ibu Muharram jumpa Muharram, dia dah nampak Syawal. Baju raya bila nak tempah. Sebab tukang jahit 4 bulan sebelum dah tak terima. Betul? Jadi dia dah nampak jauh kan? Yang ayah-ayah dia nampak bulan 12, bulan 1 nak sekolah, sekarang bulan 3 nak sekolah, dia tengok yang itu. Tapi ibu-ibu dia tengok kalender hijrah kan? Dia jumpa Muharram, dia dah nampak Syawal. Sebab Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Tu dah tak boleh hantar baju. Kain dah kena cari dah. Ni Muharram. Jadi bila datang bulan yang baik, hari yang baik, maka biasanya kita akan sertainya dengan amalan. Amalan-amalan yang baik. Macam mana nak amal yang baik? Antara perkara sunat dalam bulan Muharram, perkara pertama ialah sunat untuk kita berpuasa. Puasa bila nak puasa? Puasa pada hari Ashura. Ada hadis ke Ustaz? Ada. Ustaz, ada orang kata kalau misal kata kita puasa tu kena ambil 9 ataupun 11. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita tengok dulu keafdalan puasa Muharram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa inna afdalus salah ba'da al-mafruḍah salatu minal lail. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang bermaksud seafdal puasa setelah bulan Ramadan. Bulan apa? Adalah berpuasa pada bulan Allah, yakni Al-Muharram. Bulan Muharram dinamakan bulan Allah. Bulan Muharram ni bulan Allah. Dan sesungguhnya solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat malam, yakni Qiyamul Lail. Riwayat mana? Riwayat Abu Daud. Tuan-tuan boleh buka hadis nombor 2429. Jadi puasalah tuan-tuan. Puasa yang mana satu Ustaz? Puasa 9 ke, puasa 10 ke, macam mana? Yang itu kita akan tunggu selepas azan Isyak. Wallahu ta'ala alam. 10 minit lagi kita berhenti. Baik, nak cerita pasal puasa Ashura, puasa hari ke-10 dalam bulan Muharram. Nak puasa 9 dengan 10 ke, 10 saja ke, 10 dengan 11, ataupun 9, 10, 11? Mana satu Ustaz? Baik, kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi SAW ni ada satu sifat, iaitu baginda akan mengikuti syariat Nabi-Nabi terdahulu. Contoh, sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, Nabi SAW ikut syariat Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim. Tapi subhanallah. Jadi berkenaan dengan amalan yang Nabi buat bila Nabi SAW pindah ke Madinah, ada amalan-amalan Nabi-Nabi yang dahulu. Bila Nabi tengok orang lain buat, ini dah potong terik aku, ini dah potong terik aku. Nabi-Nabi dulu buat, maka Nabi SAW pun akan buat. Jadi bila Nabi SAW pindah pergi ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi SAW tengok golongan Yahudi ni dia berpuasa. Ni tuan-tuan boleh buka satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari nombor 2004. Cerita ni Nabi tanya, apakah ni? Orang Yahudi tengah puasa, Nabi tanya, apa ni? Mereka pun jawab, hari ni hari yang baik. Nampak? Hari yang baik dia puasa. Kenapa hari baik? Orang Yahudi kata, inilah harinya Allah selamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa ana ahakku bi Musa minkum. Aku ni lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu. Ulama bahaskan kenapa Nabi keluar ayat tu. Kenapa Nabi sebut aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu. Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan ngajak umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Maka kalau kita tengok daripada konteks ayat Nabi SAW sebut aku lebih berhak ke atas Musa daripada kamu, ulama bahaskan yang pertama, kenapa Nabi sebut macam tu? Yang pertama, sebab jawatannya sama. Aku Nabi, Musa pun Nabi. Ini Nabi SAW ulama kata Nabi Muhammad SAW Nabi, Nabi Musa AS pun Nabi. Jadi Nabi sama Nabi setaraf lah. Setaraf. Satu jawatannya sama. Dua jawatan yang sama pada Nabi Musa. Satu, sama pangkat dari segi Nabi. Yang kedua, Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW profesionnya sama, iaitu pengembala kambing. Profession sama. Itu sebab ada ulama sebut, Nabi sebut hadis tadi ana ahakku bi Musa minkum, aku lebih berhak ke atas Musa daripada kamu. Maka Nabi SAW berpuasa. Adapun berkenaan dengan puasa sehari sebelum atau selepas, maka tuan-tuan boleh rujuk satu hadis riwayat Ahmad nombor 2154. Apa Nabi SAW sebut? Yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sumu yawman Ashura wa khalifu fihi al-yahud sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Yang bermaksud berpuasalah kalian pada hari Ashura dan berbezalah dengan kaum Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Baik. Kat sini dah faham. Okey, kena pairing. Boleh tak puasa Ashura saja ustaz? Boleh tak puasa Ashura sahaja? Maka Nabi, kita tengok pula satu hadis lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabili liasuman at-tasi'. Yang bermaksud sekiranya aku ni masih hidup pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama, puasa pada 10 Muharram. Yang kedua, pendapat yang kedua, puasa 9 dan 10 Muharram. Yang ketiga, puasa 10 dan 11 Muharram. Cerita afdal 9 dan 10 Muharram afdal. Cerita afdal. Baik. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi SAW lagi. Nabi SAW sebut, apabila datangnya tahun hadapan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Riwayat Muslim nombor 1134. Jadi pendapat para fuqaha ada yang mengatakan begitu. Jadi pegang baik-baik. Siapa ulamanya, tuan-tuan buka dalam kitab yang dikarang, kitab Zad Al-Ma'ad jilid kedua nombor 72. Tuan-tuan buka karangan siapa? Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab dia menerangkan tentang tiga ni. Afdalnya apa? Puasa 9 dan 10. Puasa 9 dan 10. Adapun hari-hari baik ini, apa lagi amalan yang kita boleh buat? Kita boleh buat qiyamul lail, kan tadi? Dan malam yang terbaik, amal solat yang terbaik selepas solat fardu, solat apa? Solat malam, buat qiyamul lail. Mungkin akan datang kita boleh buat qiyamul lail. Kalau misalnya terjatuh pada hari cuti, kita boleh buat qiyamul lail. Qiyamul lail, kita buat tadarus, kita bagi makan, kan? Sebab orang Melayu ni adat dia makan. Sebab dia nak satukan hati-hati manusia. Manusia ni boleh dikumpulkan dengan makan dalam dua keadaan.
Yang pertama kenduri, yang kedua mati. Ada makan. Maka bila ada makan, musuh pun boleh duduk sebelah. Yang ni kita punya halusnya adat kita, adab kita. Kalau orang datang, mesti orang Jawa kata dicicipi lah, mesti ada sikit. Ini adatnya, adab dan adatnya. Salah tak? Tak salah nak bagi, tak ada masalah kan? Cuma jangan sandarkan ini menu aku buat ni, setiap ingredient ni, setiap bahannya ni mendapati apa yang Nabi sebut. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Nabi bukan tukang masak. Cerita menu, kita masuk ni, nak buat bubur Ashura, silakan. Sebab apa? Meraihkan hari yang baik. Buatlah. Siapa yang boleh buat bubur Ashura, buat. Boleh ke Ustaz? Buat. Jangan lupa saya punya bahagian. Nanti saya ambil. Dan boleh buat, silakan. Kalau bubur Ashura tak boleh, ketupat pun tak boleh tuan-tuan. Sebab hari raya tu hari agama. Kita buat ketupat waktu bila tuan-tuan? Raya. Buat lemang waktu bila? Raya. Kalau ketupat dengan lemang buat waktu raya, boleh tak? Boleh. Bubur Ashura buat hari baik kan? Boleh. Buatlah. Jemput saya. Betul bang kau suka. Jadi boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Apitkan. Sebab apa? Kita, adat kita, adab kita, bila kita buat majlis, kita buat makan, buat majlis selawat hari haji, memperbanyakkan selawat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Selagi mana tak ada dalil yang mengharamkannya, maka boleh buat. Buatlah. Ini orang sampai takut nak ibadah. Sekarang ni orang takut nak ibadah. Nak masak pun takut. Ustaz, ni soalan yang dah masuk daripada ahli Korea, daripada jemaah kita. Ustaz, kalau saya masak sempena 10 Muharram, jadi boleh tak saya masak sebab anak-anak saya balik cuti 10 Muharram? Boleh lah. Masak lah. Tu Ustaz, ada orang kata 10 Muharram ni tak boleh masak-masak, bubur. Anak saya suka bubur Ustaz, bubur lambuk, tak boleh masak lah. Masaklah. Masak. Jangan lupa saya. Masaklah. Jenuh tuan-tuan. Jadi orang takut nak beramal. Ada orang, Ustaz, boleh kita selawat waktu hari raya? Nabi tak suruh Ustaz. Nabi tak ada suruh pun. Buatlah selawat pada malam hari raya. Tapi Nabi suruh ucap takbir Ustaz, bukan selawat. Jadi selawat haram lah Ustaz. La ilaha illallah. Ada juga tuan-tuan, orang jadi takut nak beramal tuan-tuan. Nak mengaji pun orang takut sekarang. Sebab semuanya disandarkan kepada bid'ah, haram, masuk neraka. Jangan gitu. Nampak Islam ni sempit. Jangan macam tu. Jadi hari Ashura ni bulan Allah Ta'ala ni, bulan Muharram ni bulan Allah Ta'ala. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat, perbanyakkan ibadat. Antara ibadat, bagi orang makan. Itu sedekah kan? Kita nak bagi duit RM200, nampak sikit. Tapi bila RM200 buat makan, nampak banyak. Jadi buat makan, tak ada masalah. Silakan, teruskan. Beramallah tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak tahu amalan kita mana satu yang menyebabkan kita masuk syurga. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.